Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang terhenti hingga ke bab 63. Bab 63 ni kita belum baca lagi. Hari ini kita akan mulakan membincang bab inilah, insyaAllah. Iaitu bab ma ja'a fi tarkil wudu minal qublah. Terlebih dahulu saya baca hadis itu, kemudian kita tengok terjemahannya dan seterusnya kita akan bincangkan. Hadis 86. Hadis 86. Babnya bab ke 63. Bab 63 hadis 80. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah wa Hannad wa Abu Quraib wa Ahmad bin Mani' wa Mahmud bin Ghailan wa Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth qalu haddatsana Waki' an Al-A'mash an Habib bin Abi Thabit an Urwah an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Qala qultu man hiya illa anti. Qala fadhahikat. Qala Abu Isa وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي الشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini muka surat 378 sambung ni. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء. Pada muka surat 379 pula sambungannya. Qala wa sami'tu Muhammad ibn Ismail yudha'if hadha al-hadith. Faqala Habib ibn Abi Thabit lam yasma' min Urwah. فقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. Habis itu. Itulah bab ni. Bab yang ke-63 ni habis di situ bersama-sama dengan komentar Imam Tirmidzi. Baik, kita kembali semula ke tajuk tadi. Bab ma ja'a fi tarkil wudu' minal qublah. Bab tidak perlu berwudu kerana kucupan atau ciuman. Kerana mengucup atau mencium. Itulah yang zahirnya. Lepas tu hadisnya. Qutaibah, Hannad, Abu Quraib, Ahmad bin Mani', Mahmud bin Ghailan dan Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth meriwayatkan kepada kami, kata mereka Waki', meriwayatkan kepada kami daripada Al-A'mash, daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Urwah, daripada Aisyah, kata beliau bahawa sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium, yakni mengucup salah seorang isterinya. Setelah itu baginda keluar bersalat, yakni di masjid, dengan tidak berwuduk lagi. Kata Urwah, aku pun berkata kepadanya, siapa lagi isteri Nabi SAW itu kalau bukan engkau, kalau bukan makcik? Urwah berkata, maka beliau, yakni Aisyah, tertawa, tergelak. Tertawa. Dia suka. Tergelak. Abu Isa berkata hadis yang sama maknanya dengan hadis ini
telah diriwayatkan daripada ramai ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Itulah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan ulama Kufah. Ulama Kufah. Kata mereka tidak perlu berwudu kerana mencium. Ini mengucup. Malik bin Anas, Al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq pula berpendapat perlu berwudu kerana mencium. Ini juga merupakan pendapat ramai ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Seterusnya, kita pergi ke muka surat 378 di sini. Jadi terjemahan yang ni. Sahabat-sahabat kami, ini kata Imam Tirmizi, meninggalkan hadis Aisyah daripada Nabi SAW berhubung dengan perkara ini. Kerana menurut mereka, ia tidak sahih dari sudut sanad. Abu Isa berkata, aku mendengar Abu Bakr Al-Attar Al-Basri meriwayatkan daripada Ali bin Al-Madini, katanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan menganggap hadis ini terlalu dhaif. Dan beliau berkata, ia macam tiada langsung. Ia macam syibhu la syai'. Tidak ada apa pun. Macam tiada langsung. Beliau juga berkata, yang Imam Tirmizi juga berkata, aku mendengar Muhammad bin Ismail, yang Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, yang Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Imam Bukhari kata hadis ini dhaif. Katanya Habib bin Abi Thabit tidak pernah mendengar daripada Urwah. Ada diriwayatkan daripada Ibrahim At-Taimi, daripada Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW telah menciumnya dan baginda tidak berwuduk lagi. Baginda tidak berwuduk lagi. Namun hadis ini juga tidak sahih. Kami tidak mengetahui Ibrahim At-Taimi pernah mendengar daripada Aisyah. Tidak ada satu pun hadis yang sahih daripada Nabi SAW dalam bab ini. Dengan berkata begitu, Imam Tirmizi menutup perbahasan bab ke-63 ini. Itulah beberapa komentar beliau terhadap hadis 86 yang kita telah baca tadi. Sekali lagi kita balik ke tempat asal, tempat mula-mula baca tadi. Bab ma ja'a fi tarkil wudu' min al-qiblah. Hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta beri perhatian ya. Bila baca ni beri perhatian. Kerana ini kita nak naik tinggi sikit ni. Takut-takut terkejut lah. Jadi nak naik perbincangan tu agak tinggi sedikit. Begitulah sebab peserta kita ni macam-macam latar belakangnya. Jadi baik saya bagi selengkapnya lah, sekemas mungkin. Kemudian masing-masing ambil lah. Yang boleh ambil satu baldi, ambil satu baldi. Yang hanya dapat secawan, ambil secawan. Itulah. Saya percaya tidak semua dapat sepenuhnya. Tetapi kalau kita dapat sedikit pun dah banyak dah tu. Tak ingat pun kurang-kurangnya pernah dengar perbincangan ini. Dan ini termasuk salah satu tempat dalam Sunan Tirmizi yang agak rumit, payah sedikit perbincangannya. Jadi saya minta berikan perhatian, duduk baik-baik ya. Tak boleh sambil meniarap ni, sambil terlentang tak boleh. Jangan duduk gitu. Jadi minta berikan perhatian sepenuhnya dalam keadaan segar, dalam keadaan segar, jangan mengantuk. Mengantuk jatuh pari. Baik. Kita tengok. Ni tajuk Imam Tirmizi buat ini, bab, kalau nak kira terjemahan literalnya, bab tentang hadis berhubung dengan meninggalkan wudu, makna tidak berwudu.
kerana mencium atau mengucup. Mengucup minal qublah min qublatil mar'i imra'atahu. Begitu. Kerana meninggalkan wudu kerana tentang tidak perlu berwudu kerana seseorang itu mencium isterinya. Itu asalnya. Kalau kita tengok dalam hadis tu pun Nabi mencium isterinya. Jadi minal qublah tu alif lam di situ, lam iwad, iwad, ganti kepada mudhafun ilaihnya yang mahzuf. Kemudian mudhafun ilaihnya itu pada hakikatnya jadi fa'il. Maf'ulnya juga mahzuf, iaitu imra'atahu. Babu ma ja'a fi tarkil wudu min qublatil mar'i imra'atahu. Kerana seseorang mengucup atau mencium isterinya. Maknanya tidak terbatal wudunya. Dia ada wudu, wudunya itu tak terbatal dengan mencium. Mencium berarti menyentuh. Jadi bab sebenarnya yang nak diceritakan oleh Tirmizi ialah tentang bersentuh. Tetapi oleh kerana hadis ni yang dipilihnya ini ialah menyebutkan mencium. Mencium tu lagi berat lagi, atas lagi daripada menyentuh saja. Maknanya kalau mencium pun tidak batal, menyentuh lagilah tidak batal. Faham tu? Boleh faham ke? Saya nak dengar suara ni segar ke tidak pagi-pagi ni? Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh. InsyaAllah boleh Ustaz, insyaAllah. Okey. Saya percaya yang sudah ada asas sedikit, dia akan seronok bincang macam ni. Dia akan seronok. Jadi macam saya sebut tadi lah. Jangan berputus asa, jangan lemah semangat. Kalau tak dapat Sabaldi, dapat secawan pun tak apa, dah banyak dah ni. Secawan pun. Kena ingat begitu. Jangan-jangan mungkin perbincangan seperti ini kita dapat dengar. Jadi hari ni saya nak bagilah. Jadi tadahlah telinga dengan baik, ya. Itu maksudnya. Ini sebenarnya dia nak cerita tentang bersentuhan antara lelaki dan perempuan. Tetapi dipilihnya tajuk ini. Lepas tu dia buat amal hadis. Hadis tu dia tidak setuju. Dia kata dhaif. Lepas tu kalau dhaif, macam mana dia berhujah dengan hadis dhaif? Bolehkah untuk hukum? Ni hukum ni. Batal atau tidak wudu, itu berkenaan dengan hukum. Sedangkan semua tak ada khilaf. Ulama mazhab mana pun mengatakan hadis dhaif tidak boleh menjadi hujah dalam bab hukum hakam agama. Ini hukum hakam. Jadi apa maknanya Imam Tirmizi bawakan hadis dhaif di bawah tajuk ini? Memanglah hadis itu menunjukkan Nabi mencium isterinya dan dia tidak berwudu. Maknanya kerana tak batal lah wudunya. Tapi dah kalau hadis itu mengikut komentar dia yang kita baca tadi, dhaif, dia bawa pendapat orang tu, orang ni, termasuk pendapat Imam Bukhari, mengatakan hadis ini tidak sahih. Dan kenapa dia bawa yang tidak sahih? Tak adakah yang sahih? Bawalah yang sahih. Kalau untuk menyatakan itu. Dan satu lagi, kenapa Imam Tirmizi tak buat seperti mana biasa, dua bab. Satu bab yang menyokong orang yang mengatakan batal wudu kerana bersentuh-sentuhan antara lelaki dan wanita. Dan satu bab lagi, ni bab ni, iaitu tidak perlu berwudu. Kenapa Imam Tirmizi tak buat begitu? Dia buat hanya satu bab saja, iaitu bab yang menunjukkan tidak batal wudu. Bab itu pula di bawahnya hadis yang tidak sahih. Ini menimbulkan kemusykilan. Kenapa Imam Tirmizi buat begitu? Sebab itu saya dah beberapa kali kata, kitab ni dia kena belajar. Kalau tak belajar tak boleh. Tak boleh. Tak tahu apa, akan pening lah. Dah tahu dah hadis tu dhaif. Kenapa dikemukakan? Dia nak buat hujah kah dengan hadis dhaif? Takkan Imam Tirmizi tak tahu? Tak boleh buat hujah dengan hadis dhaif untuk bab hukum hakam. Dah kalau macam tu, kenapa dia bawa juga hadis tu? Macam tak ada modal Imam Tirmizi. Tak ada. Takkan dia tak tahu ada hadis sahih. Bawa lah yang itu. Atau kalau kita kata dia berpendapat batal wudu.
bawalah hadis yang cerita batal wuduk tu. Kalau kita kata dia tidak berpendapat tak batal wuduk, jadi buatlah bab yang menceritakan batal wuduk. Kenapa dia tak buat bab tu? Sebaliknya dia buat bab yang tidak batal, seolah-olahnya dia berpendapat tidak batal. Tetapi dalil yang dikemukakan itu tak kukuh. Dia sendiri kata. Dan kalau tak kukuh dhaif, macam mana nak buat dalil? Itu kemuskilannya. Tengok nota 754. 754. Menyentuh wanita sama ada isteri atau bukan isteri, adakah membatalkan wudu atau tidak? Merupakan salah satu masalah khilafiyah semenjak zaman sahabat dan para imam mujtahidin di permulaan sejarah Islam lagi. Ada yang berpendapat ia membatalkan secara mutlak. Ada yang berpendapat bersentuhan ni, menyentuh ni secara mutlak membatalkan. Tak kira lelaki menyentuh wanita atau sebaliknya, wanita menyentuh lelaki. Tak kira mahram ke atau bukan mahram. Sentuh mak. Mak tu kan wanita. Sentuh adik-beradik. Adik-beradik tu kan wanita. Mahram, tak boleh kahwin. Tak kira. Semua batal. Budak kecil ke ataupun orang dewasa, isteri ke atau bukan isteri, sengaja ke atau tidak sengaja, itu maksud secara mutlak. Ini secara mutlak. Secara mutlak tu maksudnya ikutlah macam mana-mana pun asalkan perempuan bersentuh dengan lelaki, naik nafsu ke, syahwat ke atau tidak, tak kira. Yang menyentuh ke, yang disentuh ke, semuanya batal, tak kira. Itu maksud secara mutlak. Dan ada yang berpendapat ia tidak membatalkan secara mutlak. Tak kira siapa pun. Yang disentuh, yang menyentuh, tak batal. Kanak-kanak, dewasa, mahram, bukan mahram, isteri, bukan isteri, dalam keadaan ada nafsu atau tidak ada nafsu, tak kira. Tak batal semuanya. Terdapat juga para ulama yang berpendapat ia membatalkan dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya bukan mahram misalnya. Syaratnya bukan budak kecil. Syaratnya tidak ada nafsu, baru tidak membatalkan. Kalau ada nafsu, misalnya kalau lelaki bangkit kemaluan dia tu, itu ada nafsu, berasa gairah, itu batal lah. Jadi macam-macam syarat itu. Macam-macam. Orang ni terima syarat ni, pakai syarat ini. Orang ni pakai syarat ni. Tapi adalah syarat, tidak kata mutlak. Itu. Tajuk bab ke-63 ini sebenarnya diadakan oleh Imam Tirmizi untuk berbicara tentang masalah ini. Masalah bersentuhan antara lelaki dan wanita. Jadi macam-macam lah syarat tadi tu tak sama pula. Ada yang pakai syarat ini, ada yang pakai kalau berlapik tak apa. Kalau tak berlapik tak boleh. Berlapik tu pula kalau nipis sangat tak boleh. Batal. Kalau tebal tak batal. Macam-macam lah syarat itu. Itu kita akan bincangkan kemudian. Baik. Sekarang ni nak tajuk ni. Tetapi lafaz tajuk babnya bukan begini misalnya. Bab ma ja'a fi tarkil wudu min massil mar'ah. Bab tidak perlu berwudu kerana menyentuh wanita atau isteri. Bukan begitu. Menyentuh ni mencium. Tajuknya tidak perlu berwudu kerana mencium isteri atau wanita. Sebaliknya ia bertajuk bab ma ja'a fi tarkil wudu minal qublah. Bab tidak perlu berwudu kerana mengucup wanita atau isteri. Kenapa Imam Tirmizi buat begitu? Kalau mengucup tu dah tinggi lagi keadaannya, atas lagi daripada sentuh biasa tu. Apalagi kalau tidak sengaja.
kalau tidak sengaja. Lagilah berbeza. Sebab kalau kata kucup atau cium tu sedikit sebanyak rasanya adalah juga nafsu. Sedikit sebanyak. Takkan tak ada langsung. Atau kalau tak ada langsung tu kenapa sebut cium tu, kucup tu? Sedangkan nak bincang tentang bersentuhan atau menyentuh. Mana-mana pihak lelaki atau perempuan menyentuh satu sama lain tu. Menurut para pensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi, ada 3 sebab mengapa Imam Tirmidzi tidak membuat tajuk bab dengan terang berkenaan dengan hukum menyentuh wanita secara umum. Kenapa dia tak buat begitu? Sama ada dengan menciumnya atau dengan menyentuh mana-mana bahagian anggotanya. Kenapa Imam Tirmidzi tak buat tajuk yang jelas begitu? Biasanya dia buat tajuk jelas. Imam Tirmidzi ni ringan. Ini berat tajuknya. 1, untuk meraihkan lafaz hadis yang dikemukakan di bawah tajuk bab ini, iaitu hadis ke-86. Di dalamnya tersebut anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi, qabbala yuqabbilu taqbilan. Itu maknanya mengucup. Jadi dalam hadis disebut perkataan kucup tu, sebab itu dia ambil perkataan qublah. Qublah tu isim masdar. Kalau orang yang belajar bahasa Arab agak tinggi sikit, dia akan tahulah. Bukan masdar qabbala taqbil, tapi ini qublah. Imam Tirmidzi ambil yang tu, maknanya ada makna kucup lah, bukan sentuh. Oleh kerana dalam lafaz hadis tu ada perkataan qabbala, mana berpunca daripada perkataan qublah, maka Imam Tirmidzi nak raikan lafaz hadis. Dia guna lafaz yang ada kaitan, yang merupakan punca pada perkataan yang tersebut dalam hadis. Itu caranya. Bahawa Nabi SAW pernah mencium atau mengucup salah seorang isterinya. Tidak tersebut di dalamnya bahawa Nabi SAW pernah menyentuh salah seorang isteri. Tak ada sebut sentuh. Kucup. Tapi kucup itu bermakna sentuh lah. Tentu dah. Takkanlah isteri dia tu pakai hijab, pakai niqab. Jadi kucup tu atas tudung dia. Tudung muka dia. Takkanlah begitu. Tentu sekali nampak muka pun tak jadi masalah sebab isteri dia. Orang lain pun tak apa nampak muka, bukan lagi aurat. Apalagi kalau suami. Jadi kucup ni terutamanya sambil-sambil nak pergi bersembahyang, nak keluar tu ada isteri kucup saja. Tentulah dia tidak bertudung, tidak berniqab, tidak pakai tudung muka tu. Jadi bermakna kenalah pipi. Kalau kena pipi mana sentuhlah tu. Tidak tersebut di dalam baik-baik. Dengan menggunakan lafaz al-qublah, bukan al-mas. Dalam tajuk bab ini berarti Imam Tirmidzi telah menggunakan pakai kaedah zikrul khas wal muradu bihi al-am. Menyebut lafaz khas, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya ialah erti umumnya. Ini satu kaedah. Satu kaedah. Menggunakan kaedah ilmu balaghah, iaitu itlaqil juz'i wa iradatil kull, atau itlaqil khas wa iradatil 'am. Begitu. Mana walaupun sebut khusus iaitu cium, kucup, tetapi yang dimaksudkan umum. Umum tu iaitu sentuh. Sentuh itu tidak khusus dengan pipi saja. Kaki ke, betis ke, lengan ke, apa ke, tak kira lah. Itulah yang umumnya. Semua tubuh lah. Walaupun lafaz yang disebutkan ialah mengucup atau mencium, tetapi yang dimaksudkan ialah menyentuh secara umum mana-mana bahagian tubuh. Begitu. Mana-mana bahagian tubuh, kucup. Bahagian kepala ke rambut, kena rambut kamu mungkin. Kena rambut. Jadi kalau rambut tak boleh kau sentuh, batal kau wudu. Kalau rambut, ada khilaf pula di situ. Ada khilaf ulama pula di situ. Ada yang kata batal, tak kira lah.
Ada yang kata dak, yang dimaksudkan di sini kulit, persentuhan kulit, iaitu mubasyarah. Yang dia bertemu basyarah dengan basyarah, kulit dengan kulit. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Imam Tirmidzi ni buat tajuk begini? Walaupun Imam Tirmidzi sebenarnya tidak berkata. Seseorang yang telah berwudu perlu berwudu kembali apabila ia menyentuh isterinya kerana wudu sebelumnya telah pun terbatal kerananya. Tetapi beliau tidak dapat membuat tajuk bab seperti itu lantaran tidak ada satu pun hadis yang dengan jelas menyebut begitu. Sama ada hadis sahih atau dhaif. Apa yang ada dalam hadis ialah sebaliknya, iaitu tidak perlu berwudu meskipun telah mengucuk isteri. Apa lagi kalau bersentuh? Sentuh lagi tak apa lah, kucuk pun dah kalau tak apa, kalau tak batal, sentuh lagi lah. Begitu. Dia nak cari yang hadis yang menyebutkan Nabi ni suruh dengan jelas orang yang telah berwudu supaya berwudu setelah dia sentuh. Itu tak ada. Atau Nabi sendiri pun sentuh dengan jelas lepas tu. Dengan sebab itu dia sebut kerana aku menyentuh tadi, aku berwudu. Tak ada macam tu. Apa yang dilakukan oleh Tirmidzi ialah setelah mengemukakan hadis bab ini, beliau mendhaifkannya. Selain menyatakan sebab-sebab kedhaifannya dan pandangan tokoh-tokoh besar hadis mengenainya. Oleh kerana hadis itu dhaif, maka tidak boleh lagi ia dijadikan hujah. Tidak boleh lagi berdalil dengannya tentang tidak terbatalnya wudu seseorang yang bersentuhan dengan isterinya. Apalagi dengan wanita-wanita lain yang bukan mahram. Dia jadi begitu. Kalau bawa hadis ini, sedangkan hadis ini dia sendiri kata dhaif, maka dia bawa lagi untuk menyokongnya pendapat orang tu orang ni yang kata hadis ini dhaif. Ini apa maknanya? Apa maknanya? Apabila hadis itu tidak layak dijadikan dalil, maka dilihat pula dalil-dalil yang menyalahinya. Ternyata memang ada beberapa dalil yang menunjukkan wuduk terbatal kerana menyentuh wanita. Begitu. Ada beberapa dalil yang menunjukkan walaupun taklah jelas sangat, boleh dibantah juga oleh orang yang tak bersetuju tu, tapi ada juga. Soalnya kenapa Imam Tirmidzi tak bawa yang tu? Kalau dia ni betul-betul nak kata memang batal, atau dia buat macam saya sebut tadi, dia buat bab yang berasingan ke? Satu, untuk orang-orang yang mengatakan batal wudu. Ini dalilnya. Ini hadisnya. Satu lagi untuk orang yang kata tidak batal wudu. Macam tajuk ni, 63 ni. Ini sesuai untuk orang yang kata tak batal. Jadi yang mana satu yang Imam Tirmidzi pegang? Kenapa Imam Tirmidzi tidak mengadakan saja dua bab seperti pada tempat-tempat yang lain? Satunya bab yang mengandungnya hadis yang dijadikan pegangan oleh pihak yang berpendapat bersentuhan antara lelaki dan wanita membatalkan wudu. Dan satu lagi bab yang mengandungnya hadis yang dijadikan pegangan oleh pihak yang berpendapat bersentuhan antara lelaki dan wanita tidak membatalkan wudu, seperti hadis ke-86 di atas. Ni bagi orang yang kata tak batal wudu, dia pegang dengan tu lah. Lepas tu kita kata, pegang macam mana lah kalau dhaif? Bagi mereka tidak dhaif lah. Itu lah. Ini maknanya berbeza pendapat tentang hadis itu. Ada yang kata dhaif, ada yang kata tidak dhaif. Orang yang tak mahu pakai itu dia kata hadis itu dhaif. Begitulah. Boleh berlaku ke begitu? Ya, memang boleh berlaku. Selalu juga berlaku khilaf ni kerana itu. Kerana satu pihak menganggap itu sahih, satu pihak menganggap tidak sahih. Orang yang mengatakan tidak sahih, dia tak pakailah hadis itu. Tak boleh pakai pun, memang untuk hukum tak boleh pakai. Jadi bagi orang yang pakai itu, bagi dia sahih lah. Sebab kalau dhaif, mana boleh untuk hukum. Ini hukum. Batal atau tidak batal air sembahyang ni berkait dengan hukum. Bukan kelebihan. Yang ketiga, Imam Tirmidzi memangnya bersetuju dengan pandangan para ulama
yang mengatakan semata-mata bersentuhan tidaklah membatalkan wudu, tetapi yang membatalkan wudu hanyalah bersentuhan dengan adanya nafsu atau keinginan syahwat, baru membatalkan wudu. Hadis ke-86 di bawah bab ini pula menunjukkan bersentuhan secara mutlak tidak membatalkan wudu. Kalau dengan mengucup isteri pun tidak terbatal wudu, padahal perbuatan itu lebih dekat dan lebih munasabah menimbulkan nafsu syahwat. Lebih-lebih lagi lah tidak membatalkan wudu bersentuhan tanpa ada apa-apa perasaan seperti itu. Jadi Imam Tirmidzi nak kata kalau kucup pun tak batal, maknanya sentuh biasa lagilah tak batal. Lagilah tak batal. Ini menunjukkan kalau kita nak kata terbatal wudu pun dengan ada syarat lah, ada nafsu. Jadi Nabi ni kucup dia tak ada nafsu, dia boleh kawal diri dia. Dia bukan seperti orang biasa. Kedudukan dia, jiwa dia tu sangat tinggi. Walaupun sentuh dia tak ada nafsu tu. Nafsu yang menyebabkan jadi terbatal wudu kalau orang-orang lain. Gitulah kita kena kata. Itu. Imam Tirmidzi seolahnya nak kata begitu. Cumanya hadisnya tidak sahih. Masalahnya kalau Imam Tirmidzi nak buat dalil dengan itu, kan dia sendiri kata tidak sahih, maka tidak boleh lagi yang dijadikan dalil bagi tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ataupun secara syarat pun, dengan syarat tidak ada nafsu pun tak boleh lagi lah nak jadikan hujah hukum mana-mana pun tak boleh dah. Sebab apa hadis tu dhaif. Jadi apa maksud Imam Tirmidzi bawakan hadis dhaif di bawah satu tajuk yang besar maknanya? Besar maknanya. Memang pun ada segolongan ulama daripada dahulu lagi, zaman sahabat lagi sampai ke hari ni berpendapat tidak batal wudu. Ada nafsu ke tak ada nafsu ke? Tak kira lah. Jadi Nabi SAW tu kalau kita ikut pendapat orang yang kata sahih lah. Orang yang kata tak sahih, Nabi cerita dia tak boleh buat hujah dah. Orang yang kata sahih tu. Baiklah, mana kita tahu Nabi ada nafsu atau tak ada nafsu langsung tu. Dan Nabi buat tu untuk apa? Untuk diri dia sendiri saja ke? Atau untuk diikut? Untuk diikut oleh umat sebagai panduan kepada umat? Jawab mereka, sebagai panduan lah. Jadi sebagai panduan sepatutnya Nabi kena mengambil kira lah orang lain. Jadi orang lain kalau ada nafsu macam mana? Kenapa dia tak cerita dengan jelas saja? Bahawa kalau ada nafsu tak boleh lah, batal lah wudu. Aku lain, aku tak ada nafsu pada ketika itu. Tak timbul apa-apa pun perasaan ingin itu. Jadi aku lain lah. Kenapa dia tak kata begitu? Jadi dengan sebab itu ulama-ulama yang terima hadis ini sebagai hadis yang sahih, mereka kata ini sebab untuk panduan. Mana orang lain pun begitu. Sebab itu mereka kata kalau ada nafsu pun tak batal. Sebab kalau batal sepatutnya Nabi ceritalah. Ini dia tak cerita. Boleh nampak ke tu? Jelas ke tu? Jelas mana? Kena perhati dengan baik ya. Jadi begitu ya. Itu perbincangan tentang tajuk babnya. Jadi nampak samar tu cara Imam Tirmidzi berhujah tu ataupun nak cerita tu. Tak jelas pun. Tak berapa jelas lah dia sendiri tu pendiriannya macam mana. Apa tujuan dia buat begitu. Apa tujuan dia buat begitu. Walaupun ada, nanti kita akan bincang nanti, ada ulama yang menyimpulkan itulah pendapat Imam Tirmidzi. Iaitu dengan syarat tidak ada syahwat pada ketika bersentuhan itu. Kalau ada syahwat membatalkan. Lepas tu hadis ni Nabi kira-kiranya dia tak ada syahwat. Boleh. Jadi maknanya perkara yang menimbulkan syahwat pun kalau tak ada syahwat tak batal. Dengan syarat ada syahwat lah. Cumanya masalahnya syahwat ini di satu pihak kau. Bagaimana kalau isteri dia ada syahwat? Ada nafsu? Berkeinginan pada ketika itu? Dengan sebab dikucuk? Bagaimana? Dengan sebab itu kata mereka ini umum ni. Ada nafsu ke tak ada nafsu, ada keinginan ke tak ada keinginan, ada syahwat ke tak ada syahwat, tak kira. Semuanya tak batal. Memang ada pun yang berpendapat begitu. Nanti kita akan tengok. Lepas tu kita tengok hadis ni. Imam Tirmidzi ambil daripada beberapa orang guru dia. Qutaibah satu,
Hannad 2, Abu Quraib 3, Ahmad bin Mani 4, Mahmud bin Ghailan 5, Abu Ammar Husain bin Hurayth 6 orang. Tu guru dia. Dia terima hadis ini daripada 6 orang tu guru dia. Mereka kata Waqi' meriwayatkan kepada kami daripada Al-A'mash, daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Urwah, daripada Aisyah. Kata beliau, kita dah baca tadi dah, jadi tak perlu diulangi lagi. Tengok nota 755 Urwah. Di sinilah yang jadi punca masalah ni. Setengah kata sebab apa dhaif hadis ni? Sebab sinilah. Inilah puncanya. Dan orang yang kata tidak dhaif, sebab bagi dia Urwah ni jelas. Siapa Urwah ni? Bagi orang yang kata hadis ni dhaif, dia kata Urwah ni, Urwah bukan Urwah bin Az-Zubair, tapi Urwah lain. Dan Habib bin Abi Thabit ini pula, dia tidak sabit. Ayah dia saja nama sabitnya. Tidak sabit mendengar apa-apa, meriwayatkan apa-apa daripada Urwah bin Az-Zubair. Kalau kita terima Urwah bin Az-Zubair, jadi maknanya Urwah ni Urwah lain, Urwah Al-Muzani. Daripada Urwah Al-Muzani pun dia tak terima, daripada Urwah bin Zubair pun dia tak terima. Jadi kalau begitu putus sanad ni. Antara Habib bin Abi Thabit dengan Urwah ni putus sanad. Bila putus jadi dhaif. Lepas tu kalau kita kata Urwah ni Urwah Al-Muzani, jelas dia tidak meriwayatkan daripada Aisyah. Putus pula di sini. Bermakna hadis ini hadis mu'dal. Bukan munqati', biasa saja. Putus di satu tempat saja. Bahkan pada dua tempat. Itu yang jadi masalah. Itu yang kita baca tadi komentar Imam Tirmizi kemukakan pendapat Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Bukhari. Itulah benarnya. Baik, kita tengok 755. Demikianlah Urwah disebutkan di sini tanpa dibinkan kepada sesiapa. Urwah saja, disebut Urwah saja. Pengarang Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan Tirmizi, menulis kata Hafiz Az-Zailai. Hafiz Az-Zailai. Tirmizi langsung tidak mengaitkan Urwah di dalam sanad hadis ini dengan sesiapa pun. Dia sebut Urwah saja. Ibnu Majah pula mengaitkannya, yakni membinkannya dengan Az-Zubair. Ini Urwah tu Urwah bin Az-Zubair. Siapa Urwah bin Az-Zubair ini? Anak saudara Aisyah. Anak kepada kakaknya, Asma. Sebab Asma itu isteri kepada Zubair bin Al-Awwam. Beliau meriwayatkannya begini. Ni Ibnu Majah. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Siapa kata? Ibnu Majah kata. Qala haddatsana Waqi'. Waqi' juga. Waqi' dalam sanad Tirmizi tadilah. Atas tu sama. Waqi' sama. Haddatsana Waqi' qala haddatsana Al-A'mash an Habib bin Abi Thabit an Urwah bin Az-Zubair. Sebut jelas. Urwah tu Urwah bin Az-Zubair. An Aisyah, daripada Aisyah, fadzakarahu. Lalu hadis tu dia sebut macam itulah hadisnya, samalah juga. Demikian juga ia diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Perawi sanad ini semuanya thiqat, kuat dan boleh dipercayai. Sama ada Habib bin Abi Thabit, Urwah bin Az-Zubair atau perawi-perawi di bawahnya, semuanya adalah perawi yang kuat dan boleh dipercayai. Maknanya Urwah yang tidak disebut bin di sini dalam Tirmizi, begitu juga dalam Abu Daud, berdasarkan riwayat dalam kitab hadis yang lain, umpamanya dalam Ibnu Majah, dalam Sunan Daraqutni, seperti disebutkan oleh pengarang Tuhfatul Ahwadhi, atau yang tidak disebutnya di dalam Musnad Ahmad juga ada sebut bin Az-Zubair, Urwah bin Az-Zubair, bukan Urwah saja. Bermakna kalau kita mengambil kira riwayat-riwayat mereka itu jelas di sini. Urwah itu bukan Urwah Al-Muzani, tetapi Urwah bin Az-Zubair, anak saudara Aisyah. Begitu juga kata Hafiz Ibn Hajar, bahawa soalan yang terdapat di dalam riwayat Abu Daud
jelas menunjukkan Urwah itu ialah Urwah bin Az-Zubair. Kerana Urwah Al-Muzani tidak akan berani berkata begitu kepada Aisyah. Jadi Hafiz Ibn Hajar pun dalam Ad-Dirayah fi takhrij ahadith al-hidayah dia kata gitu. Munasabahnya Urwah di sini Urwah bin Az-Zubair walaupun tak ada sebut dalam Abu Daud, dalam Tirmizi pun sama, tak ada sebut. Tapi yang munasabahnya kata dia Urwah ni Urwah bin Az-Zubair sebab itu anak saudara dia. Jadi kalau anak saudara dia bergurau dengan dia, siapa lagi isteri Nabi tu kalau bukan makcik? Takkan nak kata begitu kalau orang asing. Urwah Al-Muzani tu orang asing. Bukan mahram dia. Yang munasabah nak kata begitunya, kalau mahram dia, anak saudara dia, anak murid utama dia, barulah munasabah. Kata Hafiz Ibn Hajar. Dari segi logik pun kata dia, yang sesuainya di sini Urwah bin Az-Zubair. Kemudian di kalangan ulama kalau semua Urwah sahaja begitu, di kalangan tabi'in itu maksudnya Urwah bin Az-Zubair. Kalau orang lain, Urwah lain mesti kena sebutlah bin tu. Kalau tak sebut bin itu akan difaham sebagai Urwah bin Az-Zubair. Gitu kaedahnya. Soalan yang dikata-kata Urwah yang dikatakan oleh Hafiz Ibn Hajar bahawa ia terdapat di dalam Sunan Abi Daud itu ialah man hiya illa anti. Siapa lagi isteri Nabi SAW itu kalau bukan makcik? Kalau bukan engkau tu maksudnya makcik lah. Kalau kita tak kata kau gitu, Melayu dia kata makcik ke pakcik ke, begitulah. Kata-kata Urwah ini bukan sahaja terdapat di dalam riwayat Abi Daud, malah ia juga terdapat di dalam riwayat Aisyah yang dikemukakan oleh Tirmizi di atas. Jadi sama. Jadi bagaimana kita nak kata putus sanad di situ? Berapa banyak Urwah meriwayatkan hadis daripada Aisyah. Di dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam apa semua pun ada. Macam mana kita nak kata putus pula di situ? Tapi telah dikata begitu oleh orang-orang besar. Itulah yang jadi masalah. Kenapa? Tak tahulah. Tuhan tutup fikiran mereka. Tak. Kalau nak kira biasanya dia pakai tu. Kalau hadis lain sebut, kita pakai itulah. Urwah bin Az-Zubair dalam sanad orang lain tu kuat juga. Kita pakai itulah. Tapi di sini tak pakai begitu. Kenapa berlaku manusia ni begitu? Tuan-tuan dan puan-puan, jawablah sendiri. Kenapa agaknya? Orang-orang besar tu, Imam Bukhari, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imamul Jarh wa Ta'dil, Imam Malik, Imam Syafi'i, kenapa tak pakai kaedah tu? Kenapa dia kata putus ni? Kenapa dia duk kata ini Urwah Al-Muzani? Boleh agak-agaknya kalau saya nak minta pendapat lah peserta-peserta yang hadir pada hari ini, apa pendapat anda? Nak kata apa? Kan tadi kita dah baca komentar Imam Tirmizi petik orang tu kan ni, tak bertemu, kata dia ni tak bertemu. Macam mana? Kalau saya kata mereka tak nampak lah, Tuhan tak bagi nampak. Orang besar pun dah Tuhan tak bagi nampak, tak nampak lah. Lepas tu kita kata, takkanlah orang sebesar tu tak nampak. Masalahnya berapa ramai lagi tokoh-tokoh lain nampak. Nampak, macam nampak anak bulan pula. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Dia besar, dia hebat, dia tokoh, dia siapa pun dia tak nampak. Macam mana? Gitulah kita kata. Sebab itu bagi saya lah, dan saya percaya orang-orang lain yang belajar hadis lah, dia tak pelik. Tidak ta'assub lah kepada mana-mana imam. Tak ta'assub. Tak akan jadi ta'assub. Imam Syafi'i, apa masalahnya? Kita boleh kata, Imam Abu Hanifah, nampak tu. Dia kata hadis ni sahih. Sufyan Thauri kata, sahih. At-Tabari kata, sahih. Kenapa ramai pula tu? Itu bukan calon-calon orang juga tu. Tetapi orang yang jadi kalau terikat dengan satu-satu mazhab sangat, berlebih-lebihan sangat, dia jadi ta'assub lah. Siapa Imam Syafi'i? Kamu nak lawan? Dia tak tahu berapa ramai lagi orang lain. Yang tarafnya mujtahid juga. Yang kata hadis ini sahih. Lepas tu kamu kan, syarah Bukhari, kamu kagum dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari kata hadis ni, Urwah ni tak dengar daripada Aisyah. Habib bin Abi Thabit tak sabit mendengar apa-apa daripada Urwah.
Tak mau pakai Imam Bukhari. Orang yang belajar hadis ni tak kira Imam Bukhari ke siapa. Masalah kagum, masalah kita hormat, kita sayang, itu cerita lain. Cerita lain. Tetapi kebenaran dalam penilaian hadis tak kira. Jangan kita kata siapa kamu nak lawan dengan Bukhari. Jangan kata begitu. Kalau macam tu tak payah belajarlah hadis. Tak payah belajar. Jadi muqallid Syafi'i saja. Orang yang belajar hadis mesti dia kena uji fikiran dia. Mesti kena buka fikiran dia. Mesti kena buka. Kalau tak buka itu bukan. Bukan orang yang belajar hadis betul. Tak boleh kata, saya kan begitu minat dengan Bukhari, buat syarah Bukhari, tak hormat Bukhari. Hormat lain. Hormat lain. Ini sekarang ni kita bincang ilmu. Kita tak boleh ta'assub kepada Imam Bukhari saja, Imam Syafi'i saja, tak boleh. Kalau saya di sini, saya tak pakai Bukhari. Walaupun Imam Tirmizi sebut. Saya tak pakai Syafi'i. Yang lebih kuat di sini, orang lain. Tapi kita tengoklah. Kita tengok. Baik. Sebenarnya bukan Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni sahaja membinkan Urwah kepada Az-Zubair di dalam sanad hadis ini. Imam Ahmad di dalam musnadnya juga membinkan Urwah kepada Az-Zubair. Nanti saya kemukakan selepas ini. Kepada Az-Zubair. Daripada Aisyah kata beliau bahawa sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium, yakni kucuk, ataupun bahasa kita kata sayang. Dia sayang isteri dia. Salah seorang, dia sebut salah seorang isteri. Dia tak sebut dengan jelas saya. Sedangkan ada riwayat yang sebut dengan jelas saya, dia sebut. Tapi yang lebih kuatnya dia sebut gitu. Salah seorang isterinya, iaitu beliau sendiri, berdasarkan riwayat Ad-Daraqutni yang menyebutnya dengan jelas, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni idza kharaja ila as-salah wa ma yatawadda. Bermaksud sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu, bukan sekali, selalu menunjukkan sayangnya Nabi kepada isteri dia. Tidak menghalang walaupun dekat dia nak pergi menghadap Allah. Boleh lagi berhubung dengan isteri, dengan wanita. Wanita bukan penghalang untuk seseorang itu beribadat. Bukan menyusahkan seseorang itu sehingga perlu pergi ambil air semayang pula untuk bersemayang. Kalau membatalkan wudu, apa maknanya? Selalu mengucupku ketika keluar untuk pergi bersolat. Yang ini di masjid. Dan beliau tidak berwudu lagi. Lepas tu tidak berwudu lagi. Kalau batal, mestilah dia berwudu. Takkan semayang tak ada wudu. Setelah itu baginda keluar bersolat di masjid dengan tidak berwudu lagi. Dalam hadis ni, hadis Tirmizi ni pun 757. Maksudnya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam bersolat dengan wudu yang telah sedia ada. Bukan dengan berwudu semula kerana telah mengucupnya. Artinya ialah wudu yang sedia ada itu tidak terbatal dengan sebab menyentuh wanita. Apa yang tersebut di dalam hadis ke-86 ini bukan sekadar menyentuh biasa, malah mengucup. Kesimpulannya ialah wudu tidak terbatal dengan menyentuh wanita dengan apa cara sekalipun. Itulah yang difahami oleh sekian ramai ulama. Cuma bolehkah kita nak buat begitu? Elokkah kita orang biasa ni nak buat begitu? Dan kalau rasa tak elok, jangan buat. Soal tidak buat lain, soal batal tidak batal lain. Kita tidak menganggap batal pun, tapi kita tidak sentuh atas dasar ihtiyat, atas dasar bercermat. Kerana mengambil kira pendapat yang mengatakan kalau ada nafsu, naik nafsu di situ, batal. Baik, tak payah sentuh. Tapi kalau tak ada apa-apa, boleh saja pun. Gitu. Saya rasa kita tak sempat habiskan perbincangan ini hari ini. Sekali duduk gini. Kena sambung akan datang pula. Baik, lepas tu bila Aisyah kata begitu, kata Urwah. Mana Aisyah kata depan Urwah lah ni. Urwah pun kata, aku pun berkata kepadanya. Jadi kepada Aisyah, siapa lagi isteri Nabi SAW itu? Yang Aisyah kata salah seorang isterinya. Siapa lagi isteri Nabi SAW itu kalau bukan engkau? Jadi kalau bukan makcik.
Dia kata, kalau bukan makcik siapa lagi? Urwah berkata, maka beliau bila Urwah kata begitu, dia pun tertawa. Dia pun tergelak. Boleh jadi dia mengenangkan kenangan itu, kenangan dengan Rasulullah yang terlalu mesra dengan dia, terlalu sayangkan dia. Jadi dia jadi tergelak. Kalau Urwah ni, Urwah Al-Muzani, takkanlah Aisyah nak tergelak depan orang asing, depan ajnabi, lelaki ajnabi yang asing. Tidakkah dengan orang asing ni dia kena berhijab, isteri Nabi? Dah kalau berhijab macam mana nak nampak suka? Orang suka nampak ke? Dah kalau berhijab, kalau pakai niqab tu paling tidak. Tetapi yang dianjurkan dalam Quran, fas'aluhunna min wara'i hijab. Kena minta, kena tanya dari balik hijab. Hijab lagi, pakai niqab lagi, macam mana nak nampak? Tabir lagi ada, di balik tabir. Macam mana Urwah Al-Muzani nak nampak? Aisyah tu ketawa tu, Aisyah tu tergelak tu. Macam mana dia nak nampak? Dah sesuai ke? Tanya begitu, kata begitu kepada ni, isteri Nabi ni. Orang asing nak kata begitu. Tak sesuai. Sebab itu Hafiz Ibn Hajar kata logiknya pun Urwah di sini ialah Urwah bin Az-Zubair. Bukan Urwah Al-Muzani. 758. Tertawanya Aisyah apabila dikatakan oleh Urwah begitu, lebih menunjukkan lagi bahawa Urwah itu adalah Urwah bin Az-Zubair, anak saudara Aisyah sendiri, bukan Urwah lain yang bukan mahram beliau. Kalau Urwah Al-Muzani itu tentu dah bukan mahram. Tanya begitu pun dah tak sesuai. Lepas tu bila ditanya tu suka pula depan orang asing, isteri Nabi ni, tak sesuai tu, tak masuk akal. Tak masuk akal tu. Tapi hadis ni dhaif, tak boleh buat hujah. Tengok Imam Tirmizi kata, qala Abu Isa faqad ruwiya nahwu hadha an ghairi wahid min ahli al-ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in. Abu Isa berkata hadis yang sama maknanya dengan hadis ini. Mana hadis ni ada lagi hadis yang sama maknanya walaupun lafaz tak sama. Mana hadis fil bab ada lagi, Imam Tirmizi kata, daripada ramai ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi. Yang ni yang menunjukkan tak batal wuduk tu. Ada banyak lagi hadis yang semakna dengan hadis ini. Dan tabi'in, di kalangan tabi'in pun banyak juga yang meriwayatkan yang kata tak batal itu. Itulah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan ulama Kufah. Kata mereka tidak perlu berwuduk kerana mencium. Malik bin Anas, Al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq pula berpendapat perlu berwuduk kerana mencium. Imam Tirmizi kata ini juga merupakan pendapat ramai ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Sebab tu saya kata daripada zaman sahabat lagi benda ni khilaf. Di kedua-dua belah pihak tak ada sahabat, ada tabi'in. Ada orang-orang besar, imam-imam mujtahid. Nak pilih yang mana terpulang. Tapi kalau saya pilih yang tidak membatalkan. Terus terang saya cakap, selama mana dah saya pakai bersentuh dengan isteri pun tak ada batal. Isteri saya pun relax bersentuh dengan saya pergi sembahyang. Sebab dia pakai pendapat saya. Kalau tak mahu pakai tak jadi masalah. Kalau mengikut Syafi'i, sengaja ke tidak sengaja ke, batal. Tak sengaja pun batal. Jadi orang yang kata batal tu pula banyak pula pecahannya. Banyak pula. Ada yang kata dengan syarat itu, ada yang kata syarat ini, ada yang kata ini sahaja syarat dia, ada yang kata sengaja, ada yang kata tidak sengaja pun batal. Macam-macam pula. Jadi yang sebut kata berpendapat batal itu ada banyak perincian pula. Bukan sama pula. Sependapat pula mereka tu dalam syarat-syaratnya tak sama. Jangan kata sama. Jadi ramai lah. Dah ramai pun dia pecah pula di situ. Kepada beberapa pendapat. Jadi Imam Tirmizi dah sebut kedua-dua pihak ni ada sahabat yang menyokongnya. Dan sebab itu ini masalah khilaf yang mu'tabar. Nak pilih yang mana terpulang kepada masing-masing. Orang yang belajar hadis memang begitu, terbuka. Kalau kita nak kata saya tak mahu, saya nak ikut Syafi'i juga, silakan. Tak jadi masalah. Tapi kalau susah,
Tanyalah dada, tepuk dada, tanyalah sendiri. Jawablah sendiri. Kalau susah. Jadi orang-orang yang ikut mazhab Syafi'i pun kalau susah dia pun ambil jalan keluar juga. Bila pergi ke Mekah tu, duk tawaf tu. Tawaf tu bersentuh tidak sengaja, dah batal pergi ambil air semayang. Letih macam tu. Nak pergi tempat air ambil wuduk tu bukan main. Pula pergi mari jauh. Kena tempat jauh tu. Penat lah. Di situ dia pakai pula wuduk kebal pula. Ya, terpulang. Begitulah cara. Itu salah satu cara. Baik. 759. Ali. Ini Sayyidina Ali. Ibnu Abbas, Atha, Tawus, Abu Hanifah dan anak-anak buahnya. Seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dan lain-lain juga adalah antara tokoh yang berpendapat demikian. Yang ini tak batal. Tak perlu berwuduk semula. Yang kata batal tu pula, tadi. Antara mereka yang berpendapat begini ialah Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Az-Zuhri dan lain-lain lagi selain daripada yang disebut oleh Imam Tirmizi itu. Mereka tu kata batal. Ramai. Ini tokoh-tokoh besar juga. Sayyidina Umar bukan jalan-jalan orang. Tapi Sayyidina Ali pun bukan jalan-jalan orang juga. Baiklah. Pada perenggan ini, Imam Tirmizi mula berbicara tentang khilaf para ulama dalam masalah bersentuhan antara lelaki dan wanita. Adakah ia membatalkan wuduk atau tidak? Khilaf ini telah bermula semenjak zaman sahabat dan tabi'in lagi. Para imam mujtahid juga berbeza pandangan tentangnya. Sebenarnya terdapat perincian mazhab berhubung dengan perkara ini. Berikut dikemukakan beberapa perincian mazhab mengenainya. Ni kalau kita nak detail. Dan kalau nak detail lagi, banyak lagi. Banyak lagi. 1. Bersentuhan antara lelaki dan wanita langsung tidak membatalkan wuduk. Langsung. Sama ada yang menyentuh atau yang disentuh. Dengan sengaja atau tidak. Mahram atau bukan mahram. Dan kalau kita kata bukan mahram, macam mana nak sentuh kan? Dosa lah sentuh. Dosa cerita lain. Batal air semaya cerita lain. Nampak? Bila kita belajar fiqh kan, hadis ni dia kena faham gitu. Dosa kerana sentuh orang perempuan bukan mahram lain. Itu kena faham. Tak batal wuduk kerana menyentuhnya, itu bab lain. Sebab mutlak. Mutlak. Tak batal tu mutlak. Kanak-kanak atau orang dewasa dan dengan ada syahwat atau tiada. Antara yang berpendapat demikian ialah Ali, Ibnu Abbas, Atha, Tawus, Masruq, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Cuma dalam perincian mazhab Hanafi disebutkan Imam Abu Hanifah berpendapat kecuali, ada kecuali. Kalau teruk sangat. Sampai naik nafsu betul. Sentuh tu. Mana disebutkan sehingga senjata sulit itu jadi naik. Kalau macam itu batal. Abu Hanifah pun kata batal. Tapi kalau tak sampai begitu, tak batal. Tak kira isteri ke atau bukan isteri ke, tak kira. Yang kedua, membatalkan jika bersentuhan tanpa berlapik. Kalau tidak berlapik, membatalkan. Inilah pendapat Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Zaid bin Aslam, Makhul, Sya'bi, Nakha'i, Atha bin As-Sa'ib Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Rabi'ah, Sa'id bin Abdul Aziz dan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ini juga salah satu pendapat yang dinukilkan daripada Al-Auza'i. Sebab Al-Auza'i ada beberapa pendapatnya yang dinukilkan. Yang ketiga, bersentuhan jika ada syahwat membatalkan. Jika tidak, maka tidak membatalkan. Tak kira berlapik ke tidak berlapik. Inilah pendapat yang diriwayatkan daripada Al-Hakam, Hamad ini guru Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Malik dan Al-Laith. Tapi Imam Tirmizi sebut tadi dia secara umum membatalkan. Padahal Imam Malik dalam perincian mazhabnya jika ada syahwat. Dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, tidak membatalkan. Jadi dia kata membatalkan itu dengan ada syarat dia. Ia juga diriwayatkan daripada Ishaq, Sya'bi, Nakha'i. Jadi Ishaq itu pun disebutkan oleh Tirmizi sebagai orang yang mengatakan membatalkan. Jadi ini
Ishaq kata membatalkan dengan syarat. Jadi Imam Tirmizi sebut tu nampak secara umum, secara umum. Dan Ats-Tsauri menurut pengarang Ithaf At-Talib Al-Ahwazi bi Syarh Jami' At-Tirmizi, iaitu Syekh Muhammad bin Syekh Adam Al-Ethiopi, seorang alim hadis yang sangat besar di zaman ini. Dia kata inilah pendapat pilihan Imam Tirmizi. Bagi dia Imam Tirmizi termasuk dalam golongan yang ketiga. Alasan beliau ialah Imam Tirmizi membuat tajuk bab ke-63 ini dengan menulis Babu ma ja'a fi tarkil wudu minal qublah. Minal qublah. Imam Tirmizi langsung tidak membuat satu pun tajuk bab yang menyatakan keperluan berwudu kerana bersentuhan antara lelaki dan wanita. Ia jelas menunjukkan kecenderungannya kepada mazhab yang ketiga ini. Jadi dia pun berpendapat begitu. Terdapat 3 riwayat daripada Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad ada 3 dalam masalah ini. Setiap satu daripadanya menyokong 3 mazhab yang tersebut di atas. Sama ada juga riwayat daripada dia seperti yang pertama, golongan pertama. Ada juga riwayat daripada dia seperti golongan kedua. Ada juga riwayat daripada Imam Ahmad seperti golongan ketiga. Yang ni kalau ada syahwat. Dengan ada syahwat itu membatalkan. Kalau tidak, tidak membatalkan. Jadi ada 3 pendapat Imam Ahmad di sini. Yang keempat, menyentuh dengan sengaja membatalkan wudu. Dengan tidak sengaja pula tidak membatalkan. Inilah mazhab Daud Zahiri. Yang kelima, menyentuh dengan mana-mana anggota wudu sahaja membatalkan. Kalau sentuh dengan anggota wudu, misalnya lengan, itu anggota wudu. Tidak dengan anggota wudu pula tidak membatalkan. Kalau sentuh bahu, tak batal sebab bahu bukan anggota wudu. Gitu. Sentuh dengan lutut, lutut bukan anggota wudu. Inilah pendapat yang dinukilkan oleh pengarang Al-Hawi daripada Al-Auza'i. Dinukilkan juga daripada Al-Auza'i bahawa menyentuh dengan tangan sahaja membatalkan wudu. Kalau dengan tangan saja, sentuh lain tak batal. Jadi Al-Auza'i ada beberapa pendapatnya. Yang keenam, menyentuh dengan ada syahwat membatalkan wudu. Walaupun dengan berlapis, dengan kain yang nipis. Batal. Ini merupakan salah satu pendapat yang dinukilkan daripada Rabi'ah dan Malik. Karena Malik pun ada perincian juga. Tidak satu saja pendapat dia. Yang ketujuh, menyentuh bukan mahram tidak membatalkan. Bukan mahram, mana orang asing, perempuan asing atau lelaki asing yang boleh berkahwin dengan kita, itu tidak membatalkan. Menyentuh mahram pula membatalkan. Sentuh anak batal. Sentuh mak batal pula. Inilah pendapat yang dinukilkan oleh Ibnul Munzir dan pengarang Al-Hawi daripada Atha. Pendapat Atha ini berbeza daripada apa yang dinukilkan oleh jumhur ulama daripadanya. Imam An-Nawawi berpendapat tidak sahih nukilan ini daripada beliau. Mana tak betul lah. Ini nukilan ini tak tepat. Yang betulnya bukan begitu. Pendapat Atha. Tapi itulah 7 pendapat ini. Hadirin dan hadirat, peserta-peserta kita yang hadir pada hari ini boleh tengok. Saya ambil di mana? Yang saya tulis tadi. Cuba tengok sini. Cuba tengok sini. Di sini. I'lam annahum ikhtalafu fi hadhihi al-mas'alah ala madhahib. Al-madhhab al-awwal, ini. Yang saya sebut tadi inilah. Sini, ambil. Ini ambil. Tempat ambilannya sini. Ada 7 mazhab semuanya. Akhir sekali dia kata, qala an-Nawawi wa la yasihu hadha anhu. Boleh tengok di sini. Dan sebenarnya ada banyak lagi perinciannya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, perinciannya misalnya kalau kita tengok dalam kitab Syekh Taqi Uthmani ini, Taqrir Tirmizi dia dalam bahasa Urdu, dia sebut ini. Perincian mazhab ni. Kalau Syafi'i saja pun dia ada banyak perincian. Menurut Syafi'i, menyentuh perempuan ajnabiyah atau perempuan ajnabiyah menyentuh lelaki ajnabi secara mutlak membatalkan wudu. Kalau sentuh kena kulit lah, ada kulit. Sama ada dengan ada syahwat atau tanpa ada syahwat.
tak kira, sentuh batal. Tetapi kalau mahram ataupun kanak-kanak yang belum balik, ada dua pendapatnya. Menurut pendapat yang rajih, iaitu tidak batal. Tapi pendapat yang satu lagi batal juga. Itu perincian. Dan dia ada syarat pula. Jika tidak berlapik, itu syaratnya. Jika tidak berlapik, itu syaratnya. Kalau berlapik tak apa, bukan mahram pun tak batal. Kalau menurut Imam Malik pula ada 3 syarat dia yang menyebabkan jadi terbatal wudu. Yang pertama, perempuan itu sudah balik. Sudah balik. Yang kedua, perempuan itu perempuan ajnabiyah. Bukan mahram. Bukan mahram. Dan yang ketiga, menyentuh itu dengan ada syahwat. Dengan ada syahwat. Itu dia ada 3 syarat. Lepas tu Imam Ahmad pula mengikut Ibnu Qudamah, dia sebut, tadilah yang kita sebut tadi, ada 3 pendapat. Satunya, dia nampak sependapat dengan golongan yang pertama. Yang kedua sependapat dengan golongan yang kedua. Yang ketiga sependapat dengan golongan yang ketiga. Itu kalau Imam Ahmad. Di antara imam-imam mazhab, 4 mazhab tu, mereka yang kata terbatal tu pun dia ada banyak perinciannya. Syarat-syaratnya berbeza-beza pula di situ. Dan ada seseorang imam tu ada beberapa pula pendapat dia. Kita dah habislah masa ni. Belum pergi nak bincang hujah-hujah ni masing-masing. Apa hujahnya? Hujah golongan pertama. Boleh lagi ni? Boleh lagi ya? Kita teruskan. Boleh. Boleh lagi Maulana. Tapi kalau boleh. tak habis juga hari ni. Saya pun sebenarnya tulis tu, yang saya bagi hari ni tu, tak lengkap lagi. InsyaAllah akan datang lengkap. Saya akan bagi yang lengkap pula. Tak lengkap pun banyak dah ni. Ni pun banyak dah. Baik. Kalau kita tengok hujah golongan pertama. Golongan pertama ni yang berpendapat tak batal wudu. Golongan pertama yang mengatakan persentuhan antara lelaki dan wanita tidak membatalkan wudu, sama sekali tak batal wudu. Dengan apa cara sekalipun. Dengan kucuk ke, sentuh saja ke, anggota wudu ke, tidak anggota wudu ke, mahram ke, bukan mahram ke, tak ada batal. Berhujah dengan beberapa dalil seperti di bawah ini. Ini hujah mereka. 1, hadis ke-86 yang dikemukakan oleh Tirmizi di bawah bab ke-63 di atas. Ia diriwayatkan daripada Aisyah. Ini salah satu dalil. Baik, kalau kita kata itu hadis tidak sahih. Ya, orang lain kata tidak sahih, mereka kata sahih. Dan untuk tahu betul ke tidak sahih atau sahih, mana yang lebih betul, kena kaji. Itu pentingnya belajar hadis. Belajar hadis secara begini. Secara tahqiq. Bukan belajar hadis dengan begitu saja, tak tadi. Belajar hadis secara tahqiq. Ikut guru yang bincangkan secara detail. Dengan tidak ada bias. Tidak ada kata berat sebelah, tak ada. Tak ada taksub kepada mana-mana. Nilai sendiri, tengok sendiri. Berdasarkan kaedah. Ini kita nak kata sahih ke macam ni atau tidak? Dengan jelaslah, cukup bukti. Itu dalil mereka yang pertama. Yang kedua, Imam Tirmizi sebut juga secara sepintas lalu sebenarnya. Dan beliau kata hadis ini pun tidak sahih. Tetapi dia masukkan di bawah tu. Lepas tu dia buat tajuk begitu. Itu pelik juga. Hadis Abi Rauq daripada Ibrahim At-Taimi daripada Aisyah. Lafaznya ialah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'da al-wudu thumma la yu'idu al-wudu aw qalat yusalli. Bermaksud ini hadis Aisyah juga ni. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucup, yakni mencium, yakni isterinya lah, setelah berwudu. Kemudian beliau tidak berwudu lagi. Atau kata Aisyah, ini syak perawi, kemudian beliau bersembahyang.
Lepas pada kucuk tu dia pergi sembahyang. Dengan tidak berwuduk. Ataupun dia kata di tempat dengan tidak berwuduk tu dia bersembahyang. Begitu. Itu yang kedua. Tengok situlah riwayat siapa tu saya dah tulis. Tak perlu saya baca semualah, ya. Yang ketiga, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lafaznya ialah ni lafaznya. Dan itu maksudnya. Kita ambil maksudlah, nak ringkas ni baca sendirilah, ya. Aisyah kata sesungguhnya beliau menceritakan, katanya aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kakiku berada di sebelah kiblat. Sebelah kiblatnya, yakni melintang di tempat sujudnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyentuhku apabila hendak sujud. Maka aku melipatkan kedua belah kakiku. Apabila baginda bangun, aku menghulurkan semula kakiku. Aisyah berkata, rumah-rumah pada masa itu tidak ada lampu, kata dia. Gelap tu, dalam gelap tu berlaku semua tu. Menurut lafaz satu riwayat yang lain tersebut, apabila hendak sujud, baginda akan menyentuh kakiku. Setelah aku melipat kakiku, barulah baginda bersujud. Ni hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Ni tak ada siapa pun pertikaian. Cumanya orang yang kata batal tu, dia takwil lah hadis ni, dia takwil. Kata sentuh dengan berlapik. Padahal tak ada pun dalam hadis ni sentuh berlapik, tak ada jelas. Lepas tu dalam gelap pula mungkin kena tempat yang tidak berlapik, macam mana? Tidak tertudung dengan kain, macam mana? Macam mana boleh Rasulullah relax saja bersemayang tu? Macam mana kalau tersentuh tempat yang tak tertutup? Kalau memang membatalkan wuduk, sepatutnya Rasulullah jagalah. Dia semayang bukan main lama dah. Tiba-tiba batal di hujung nak habis solat tu kerana menyentuh isteri dia. Takkanlah Rasulullah SAW buat kerja macam tu. Sekejap, ya. Sekejap. Yang keempat, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Lafaznya ialah itu. Dan maksudnya sesungguhnya Rasulullah SAW selalu bersembahyang di dalam bersembahyang dalam keadaan aku melintang di hadapannya seperti jenazah. Sehingga apabila beliau hendak berwitir, beliau akan menyentuhku dengan kakinya. Sentuh di bahagian mana? Tak jelas. Tapi sentuhlah, dia sebut sentuh. Sentuh aku. Jadi orang-orang yang tak mahu terima, dia kata sentuh berlapik lah. Padahal di sini pun tak ada sebut juga berlapik tu, kena tempat yang berlapik tu. Tak jelas. Yang kelima, hadis Aisyah juga yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi dan lain-lain, bahawa beliau berkata, bermaksud, pernah pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW. Jadi dia raba-raba Rasulullah tak ada, tidur bersama dia. Dari tilamnya, hilang dari tilam. Aku mencari-cari baginda. Yang ini dengan meraba-raba lah kira-kiranya. Tiba-tiba tanganku terletak di atas perut kedua kakinya yang sedang terpacak kerana sedang bersujud. Jadi Nabi ketika itu sedang sujud. Jadi kaki dia tu terpacak lah. Jadi tangan Aisyah tu duduk meraba-raba tu kena perut kaki dia. Jadi orang-orang yang tak mahu terima tu dia kata berlapik macam mana? Dia pakai stocking kau macam mana? Adakah sebut dalam hadis ni pakai stocking? Tak ada kan? Tapi mereka takwil begitulah. Kenapa Nabi SAW pakai stocking pula? Musim sejuk kau macam mana? Tak jelas juga. Di mana dalam riwayat mana ada sebut kata pakai stocking apa tu? Tapi itu andaian, takwilan. Padahal ini semua ni hadis ini sahih. Baik, bantahan terhadap hujah-hujah di atas. Orang yang tak setuju, dia bantahlah. Tak boleh lah, dah ada hadis tak kata tak mahu pakai. Kenapa mereka tak pakai? Golongan yang berpendapat bersentuhan antara lelaki dan wanita membatalkan wuduk pula mempunyai hujah tersendiri, dan mereka membantah hujah-hujah yang dipegang oleh golongan pertama yang dikemukakan di atas, atau mentakwilkannya dengan bermacam-macam takwilan. Antara takwilannya yang kita sebut tadi.
bantahan mereka terhadap hujah satu. Ni hujah satu. Hujah satu ni hadis 86 Imam Tirmizi ni lah. Iaitu Nabi kucuk salah seorang isterinya. Lepas tu pergi bersembahyang dengan tidak berwuduk lagi. Itu. Hadis Tirmizi ni lah. Apa bantahan mereka terhadap hadis Tirmizi itu? Kata mereka, hadis ke-86 yang dikemukakan oleh Tirmizi di bawah tajuk bab ke-63 itu tidak sahih. Bila tidak sahih, tak boleh buat hujah. Imam Tirmizi sendiri mengatakan ia tidak sahih. Beliau bahkan mengemukakan pandangan Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Imam Bukhari tentangnya. Kedua-dua mereka mendhaifkannya. Ini orang besar ni, bukan main. Alasannya ialah tidak sabit. Apa alasan? Kenapa dia kata dhaif? Alasannya ialah tidak sabit. Habib bin Abi Thabit mendengar hadis daripada Urwah bin Az-Zubair. Maka sanadnya dianggap munqati'. Sanad putus. Bila putus, dhaif. Bila dhaif, tak boleh buat hujah untuk hukum. Ini bab hukum. Abu Daud bahkan menukilkan daripada Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, bahawa beliau berkata, Habib tidak meriwayatkan kepada kami melainkan daripada Urwah Al-Muzani. Inilah punca kekeliruan. Kata-kata yang seperti inilah yang menjadi punca kekeliruan. Jadi kata Abu Daud nukilkan di dalam Sunan Abi Daud daripada Sufyan Ats-Tsauri bahawa beliau berkata, Habib tidak meriwayatkan kepada kami melainkan daripada Urwah bin Al-Muzani. Mana-mana ada riwayat daripada Urwah tu semuanya daripada Urwah Al-Muzani. Urwah bin Az-Zubair tak ada lah maksudnya. Maksudnya ialah Habib tidak meriwayatkan apa-apa kepada mereka daripada Urwah bin Az-Zubair. Kalau begitu, dia tak sabit. Ini bukan daripada Urwah bin Az-Zubair. Tapi Urwah Al-Muzani. Dan kalau kita terima Urwah bin Al-Muzani, jelas dia tu tak sempat dengan Aisyah. Putus pula di situ sanad. Maka jadi dhaif. Az-Zailai sendiri, ini peguam bela lah, balik golongan yang pertama, peguam bela besar. Pengarang kitab Nasbur Rayah fi Takhrij Ahadithil Hidayah. Az-Zailai sendiri menulis dalam Nasbur Rayah bahawa Urwah dalam sanad riwayat ini tidak mendengar apa-apa daripada Aisyah. Tidak mendengar apa-apa daripada Aisyah. Kerana ini juga sanadnya terputus. Ini peguam bela mereka tu sendiri yang kata. Urwah dalam sanad ini tidak mendengar apa-apa daripada Aisyah. Begitu. Jadi kita kena tengok jawapan kepada bantahan mereka terhadap hujah satu. Bagi orang yang tak setuju, dia jawablah. Dia jawablah. Punca kekeliruan, boleh sesiapa baca, saya baca daripada tadi lagi. Kalau kita nak teruskan lagi, sila baca. Kena bersedia baca, sila baca. Siapa nak baca? Kalau tidak, saya berhenti setakat tu. Ada nak teruskan, baca. Siapa nak baca, silakan. Saya Maulana. Siapa ni? Azwan. Azwan, baca, sila baca. Punca kekeliruan dan perselisihan pendapat terletak pada perawi hadis ke-86 di atas yang bernama Urwah. Terutamanya apabila tersebut di dalam salah satu riwayat Abu Daud dan lain-lain bahawa Urwah itu ialah Urwah Al-Muzani. Memanglah hadis itu tidak sahih kalau Urwah Al-Muzani yang meriwayatkannya, kerana terbukti beliau tidak mendengar apa-apa daripada Aisyah. Tetapi kalau Urwah itu ialah Urwah bin Az-Zubair, maka tiada siapa pun meragui tentang mendengar hadisnya daripada Aisyah. Hadis Abu Daud 180 yang menyebut dengan jelas Urwah dalam riwayat itu sebagai Urwah Al-Muzani dhaif. Tidak boleh dijadikan hujah. Di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Maghra yang meriwayat Teruskan. Yang meriwayatkan hadis itu daripada Al-A'mash. Dia seorang perawi dhaif.
Di dalam riwayat Abu Daud yang dikemukakan sebelum itu 179, sama seperti riwayat Tirmizi, ruah disebutkan sebagai mutlak. Secara Ruah disebutkan secara mutlak. Tetapi di dalam sanad riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni pula tersebut dengan jelas ruah itu ialah Urwah bin Az-Zubair. Lihat sebagai contohnya riwayat Ahmad di bawah ini. Cuba tengok tu. Jadi ni saya gariskan. Ni dalam riwayat Ahmad ni, sanad riwayat Ahmad. Dia sebut jelas Urwah bin Az-Zubair. Nampak? Saya garislah sini, saya garis. Urwah bin Az-Zubair. Ni jelas. Ada sebut. Teruskan baca di bawah ni. Jadi tidak ada apa-apa masalah pun di sini kerana Urwah bin Az-Zubair memang mendengar daripada makciknya Sayyidatina Aisyah. Kenapa pula dikatakan sanad hadis ini terputus di situ? Soalan tidak sabit Habib bin Abi Sabit mendengar hadis daripada Urwah bin Az-Zubair pula ditolak oleh Abu Daud sendiri. Abu Daud berkata, Hamzah Az-Zayyad telah meriwayatkan daripada Habib daripada Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah satu hadis yang sahih. Tengok. Ini Sebab Abu Daud sendiri kata ada Habib ni riwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair. Jadi bagaimana kita nak kata dia tak ada riwayat? Bagaimana kita nak kata begitu? Sedangkan Abu Daud sendiri. Abu Daud tu Sunan Abu Daud lah. Ya. Dalam Sunan Nabi Daud ada sebut. Kalau kita nak tunjuk pun ambil masa pula ya. Tengok sendiri ya. Teruskan. Ini berarti riwayat Habib daripada Urwah bin Az-Zubair memang ada dan sabit. Nukilan Abu Daud daripada Al-Thawri bahawa beliau berkata Habib tidak meriwayatkan kepada kami melainkan daripada Urwah Al-Muzani. Maksudnya ialah Habib tidak meriwayatkan apa-apa kepada mereka daripada Urwah bin Az-Zubair. Pula tidak lebih daripada satu nukilan yang tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana ia dinukil beliau dengan sirah tamrid semata-mata dan ia menunjukkan kepada kedhaifannya. Kalau tengok di dalam Sunan Abi Daud kan disebut ruwiyah. Dia sebut begitu. Ini kena ambil kira bila kita baca kitab-kitab ni, kena ambil kira cara dia sebut tu. Dia nukilkan daripada Ats-Tsauri tu, Sufyan Ats-Tsauri. Ruwiyah dia sebut. Jadi ini sirah tamrid. Sirah tamrid menunjukkan dhaif. Bila dhaif macam mana kita nak buat hujah? Nak kata Sufyan kata semuanya Habib itu daripada Urwah Al-Muzani. Satunya riwayat itu dhaif. Yang sebut tu Urwah Al-Muzani. Yang keduanya ini nukilan daripada Sufyan Ats-Tsauri itu nukilan dengan sirah tamrid. Sirah tamrid menunjukkan kedhaifannya. Teruskan Pak Tuan. Dakwaan bahawa sanad hadis itu terputus disebabkan Habib tidak mendengar apa-apa daripada Urwah bin Az-Zubair ditolak oleh sekian ramai ulama. Abu Umar Ibnu Abdul Bar menulis di dalam Istizkar jilid 3 muka surat 52 bahawa hadis ini dihukum sahih oleh para ulama Kufah. Mereka mengatakan ia kuat kerana para imam hadis yang siqat meriwayatkannya. Habib pula tidak boleh dinafikan pertemuannya dengan Urwah disebabkan dia bahkan telah meriwayatkan hadis daripada orang-orang lain yang lebih tua daripada Urwah dan lebih dahulu meninggal dunia daripadanya. Dia pula seorang imam yang siqah, terbilang sebagai salah seorang ulama besar. Habib tu bukan jalan-jalan orang. Habib bin Abu Thabit itu perawi siqah dan seorang ulama besar. Teruskan. Ibnu Sayyidinas mengomentari kata-kata Ibnu Abdul Bar itu dengan berkata kata-kata
Abu Umar ini bererti kemungkinan bertemu Habib dengan Urwah memang ada, dan ini sudah pun mencukupi untuk menghilangkan syubhah inqita', terputus sanad. Di dalam sanad hadis menurut kebanyakan ulama hadis, apalagi jika dilihat pada yang disebutkan oleh Abu Daud setelah mengemukakan riwayat ke-180 bahawa Hamzah Az-Zayyad telah meriwayatkan daripada Habib daripada Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah satu hadis yang sahih. Kenyataan ini Bila kata menunjukkan satu hadis yang sahih, bermakna tidak putus sanad dia. Kalau putus, macam mana Abu Daud kata hadis sahih? Bila dia kata, walaupun dia kata satu hadis sahih, tapi ulama lain kata ada 4 hadis yang dia riwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair. Mengikut dalam pengetahuan Imam Abu Daud, dia kata ada satu hadis yang sahih. Bila dia kata sahih, bermakna sanad dia mesti tak putus. Kalau putus, macam mana nak jadi sahih? Teruskan, Tuan. kenyataan ini menunjukkan Habib memang ada bertemu dengan Urwah dan tiada lagi subhah terputus sanad hadis di situ. Habib bin As-Sabit adalah seorang perawi siqah lagi hujjah. Beliau meninggal dunia pada 119 Hijrah ketika berumur 73 tahun atau lebih lagi dari itu. Beliau bertemu dengan ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sempat mendengar sesuatu daripada mereka seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas dan lain-lain. Ibnu Umar meninggal pada tahun 74 Hijrah. Ibnu Abbas pada tahun 68 Hijrah. Mereka berdua ini telah meninggal dunia lebih dahulu lagi daripada Urwah bin Az-Zubair. Urwah meninggal dunia selepas tahun 90 Hijrah. Habib pula meninggal dunia pada tahun 119 Hijrah ketika berumur 73 tahun atau lebih lagi dari itu. Jadi maknanya kemungkinan untuk bertemu tu terlalu besar. Sebab itu sezaman. Dia sezaman. Bagaimana kita kata dia tidak bertemu? Teruskan. Sebenarnya bukan Habib seorang saja meriwayatkan hadis itu daripada Urwah. Hisham sebenarnya bukan Habib seorang sahaja meriwayatkan hadis itu daripada Urwah. Hisham, anak Urwah sendiri, merupakan mutabi' bagi Habib dalam meriwayatkannya daripada Urwah. Lihat hadis Hisham itu berdasarkan riwayat Ad-Darqutni di bawah ini. Cuba tengok ni. Ni sanad ni. Waqi' juga daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya. Bukan Habib sini, bukan Habib. Kalau Hisham bin Urwah daripada ayahnya ni, ini ni sanad Bukhari ni. Hisham bin Urwah daripada ayahnya ni, daripada Aisyah. Cuba tengok ni. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium, mengucup salah seorang isterinya, kemudian bersolat tanpa berwuduk lagi. Setelah menceritakannya, beliau ketawa. Macam tadi juga, lebih kurang. Cuba tengok ni. Terus baca. Azwan, teruskan di sini. Bermaksud kat situ. Sanad riwayat Ad-Darqutni ini kuat. Abu Bakar An-Naisaburi nama sebenar ialah Abdullah bin Muhammad bin Ziyad, seorang perawi hafiz teguh dan dipercayai riwayatnya. Gurunya Hajib bin Sulaiman pula dikatakan siqah oleh An-Nasa'i. Di tempat lain An-Nasa'i berkata tidak mengapa dengannya. Ibnu Hibban juga menyenaraikan Habib sebagai salah seorang Hajib. Ibnu Hibban juga menyenaraikan Hajib sebagai salah seorang perawi siqat. Jadi ini kita duk bincang ni sanad ni. Ni Hajib, tengok yang saya gelapkan ini. Ni Hajib bin Sulaiman. Ni.
dan Abu Bakar An-Naisaburi ni Abu Bakar An-Naisaburi. Mana sanad ni okey, tak ada masalah pun. Cuba tengok ni. Teruskan. Jadi dia kata tidak mengapa dengannya. Ini lafaz ta'dil untuk perawi hasan. Perawi hasan. Mana hadis ini paling tidak hasan. Paling tidak hasan. Kalau dia tak sampai ke peringkat sahih pun hasan. Jadi boleh buat hujah lah. Teruskan. Perawi sanad Ad-Daraqutni yang di atas daripada Hajib memang thiqat. Mereka adalah perawi Bukhari dan Muslim. Waqi' juga mempunyai mutabi' yang turut meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama mafhumnya daripada Hisham. Abu Uwais dia turut meriwayatkan hadis berkenaan daripada Hisham. Lihat hadis Ad-Daraqutni di bawah ini sebagai buktinya. Jadi maknanya di setiap peringkat tu ada orang lain, bukan seorang-seorang yang meriwayatkan. Jadi bagaimana kita nak kata putus lah, kita nak kata dia tak kuat lah. Bagaimana? Ini cuba tengok ni. Abu Uwais meriwayatkan daripada Hisham. Tadi Waqi' meriwayatkan daripada Hisham. Ni bukan hadis Habib bin Abi Thabit pun. Jadi kalau begitu, kenapa kita kata dia dhaif? Tak boleh buat hujah. Kata-kata Ibnu Umar bahawa perlu berwudu. Ini bermaksud kata-kata Ibnu Umar bahawa perlu berwudu kerana mencium. Ini mengucup isteri sampai ke pengetahuan Aisyah. Maka beliau, yakni Aisyah berkata, Rasulullah SAW selalu mencium ketika baginda sedang berpuasa. Kemudian baginda tidak berwudu. Mana tidak berwudu, mana tak batal wudu tu. Tidak berwudu kerana tak batal wudu dengan mencium tu. Di bulan puasa pula. Di bulan puasa pun tak ada halangan. Mencium isteri ni tak membatalkan puasa dan tak membatalkan wudu. Teruskan. Hujah bantahan mereka terhadap hujah kedua. Hadis ini cukup. Hadis ini cukup baik sebagai riwayat mutaba'at. Sudah cukup baik. Mana boleh dah dijadikan sebagai hujah. Sebagai riwayat mutaba'at itu sudah cukup syaratnya. Bantahan mereka terhadap hujah dua. Jadi saya rasa kita tak sempat dah ni ya. Pukul 11 ni. Kita rehatlah sekejap ya. Ni pun dah lebih masa dah ni. Kita rehat sekejap ya. Terpaksalah. Tak boleh habiskan. Baca macam mana pun tak habis juga. InsyaAllah kita sambung akan datang lah. Akan datang. Sedikit sebanyak nota yang sudah tersedia itu boleh tengok di situ. Boleh tengok sendiri. Sebelum kita bertemu pula akan datang tu dengan saya bagi nota yang lebih lengkap lagi. Buat sementara yang tu pun, yang ni pun sudah cukup dah sebenarnya. Tapi saya akan tambah lagi, perkemaskan lagi dan akan berikan kepada peserta-peserta sekalian akan datang. Jadi buat hari ini saya rasa cukuplah sekadar itu dan kita rehat sementara ya. Lepas tu akan sambung pula dengan kitab yang kedua. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Siapa? Arsyad mana? Oh ya, Arsyad. Sihat ke Arsyad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Sebelum tu saya nak berterima kasih kepada Maulana lah. Sebab betul-betul hari ni saya rasa macam kata berjejak sungguh lah hadis ni. Yang Tamizi tu. Oh ya, Alhamdulillah. Itu banyak lagi perbincangan yang akan datang, insyaAllah. Kita akan sambung. Saya jadi nampak selama ni tak pernah saya nampak macam ni lah. Jadi saya nak tanya Maulana, macam mana kalau para ustaz yang mengajar hukum-hukum macam ni, sepatutnya kena buka minda, maknanya kena bawa sekali lah hujah-hujah yang lain tu, sebab bagi nampak sangat keluasan dia tu. Sebab bagi saya yang selalu keluar masuk hospital ni, saya rasa ni memang perlu sangat-sangat lah saya kena tahu. Jadi macam mana itu pencerahan Maulana, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bagi saya tidak meluasnya pengajaran seperti itu kerana tidak meluasnya pengajaran hadis. Kalau ada pengajian hadis yang betul, yang baik, insya-Allah benda-benda ni akan terdedah.
dengan sendirinya akan meluas, diketahui oleh umum. Tetapi oleh kerana ada pihak-pihak yang tak senang selalu duduk canang, duduk sebut Syafi'i saja, jadi buntulah fikiran, jadi sempitlah fikiran orang ramai ni. Bagi saya kesian. Kesian. Orang ramai ni bagi saya lah, masyarakat awam ni, betul dia tak boleh baca kitab, dia tak boleh kaji sendiri. Tetapi kalau dicerita, mereka orang-orang yang cerdik. Latar belakangnya ada pengajian tinggi, ramai daripada kita ni. Sekarang nak cari orang yang buta huruf hampir-hampir tak ada, mereka boleh faham. Tetapi tidak didedahkan. Mungkin juga kalangan ustaz-ustaz kita tu dia tidak terdedah, dia tu sendiri tidak mendapat pendedahan seperti ini. Jadi macam mana dia nak cerita? Macam mana dia nak cerita? Dia dapat dunia dia tu sudah luas dah. Sebenarnya masih sempit lagi. Banyak lagi yang perlu dipelajari. Itulah saya dah sebut dah sebelum ni, kadang-kadang ustaz tu jadi betul di peringkat awal tu dia bagus dah, Allah SWT pilih dia belajar agama. Tetapi kadang-kadang dengan ada sikap pasif dia tu, dia merasa cukup dah dan dia tak belajar dah. Cukup yang dulu. Itu jadi rugi. Ini menyebabkan orang lain yang tidak ada latar belakang seperti dia kemudiannya berada di depan dia lagi. Jadi saya bimbang, dengan sebab itu suka sangat saya kalau boleh ustaz-ustaz tu belajar lagi. Belajar ni macam Imam Bukhari sebut kemarin, jangan berhenti. Jangan setelah kita jadi ketua, kita jadi ustaz dan sebagainya, kita dah nak berhenti. Ilmu ni tak habis, luas. Jadi kalau belajar insya-Allah dapat tahu. Kadang-kadang yang menjadi susah benda ni orang-orang yang belajar jugalah. Orang yang belajar, kalau kita kata tak habislah, dia belajar satu saja. Dia belajar juga, dia belajar satu saja. Jadi dia akan timbul masalah lah kalau macam tu. Kalau tidak, belajar dengan secara terbuka macam kita bincang ni, insya-Allah dia tidak akan jadi begitu. Dan masyarakat pun jadi mudah sebenarnya. Jadi mudah, senang. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni siapa ni? Saya Hashimah dari Pulau Pinang. Ya. Nak tanya hak tadi yang pasal wuduk tu, kalau hak yang bersentuh tu kan, yang hak Maulana bagi tu, boleh tak kita buat kesimpulan yang hujah yang tak batal tu lebih kuat? Ataupun kita tetap kata dia masalah khilaf? Khilaf tu tentu khilaf. Cuma kalau bagi saya lah, yang tu lebih kuat. Khilaf tu tetap kena terima, memang ada khilaf. Kita kena hormat. Cuma bagi saya, dan saya rasa kalau pembaca ni cuba baca, akan berasa macam mana? Kuat ke tidak kuat? Hujah orang yang mengatakan tak batal itu. Lepas tu pilih sendiri lah. Begitulah. Dari segi khilaf tu memang khilaf. Tak nafi. Kita kena hormat. Orang yang kata batal pun, ya, dia saudara kita. Imam-imam kita juga. Tokoh-tokoh kita juga. Mereka telah memilih yang itu. Orang nak pilih macam itu pun terpulang kepada masing-masing. Gitu je lah. Ya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdul Basir ni. Ya, Subang. Subang. Ya. Saya nak tanya, nak tanya tentang wuduk ni, yang batal tak batal ni. Ya. Setengah ustaz mutawif ni, bila pergi ke Al-Haramain ni, dua tanah haram ni, dia mengatakan kita guna di Madinah ni batal, di Mekah tak batal. Boleh ke pakai macam ni ke Maulana? Terpulang masing-masing. Terpulang lah. Itu pilihan dia. Boleh nak pilih begitu. Tapi bagi saya tak perlu. Sebab kita boleh pakai yang ni. Jelas. Sepatutnya bila kita belajar kan kita yakin lah. Kalau macam saya lah, saya memang yakin begitu. Tak perlu di sini batal, di sini tak batal, susah macam tu. Nampak kita ikut-ikut lah. Dari segi hujah kita dah bagi. Di pihak itu, di pihak ini pun dah bagi.
Kemudian nilailah sendiri, pilihlah yang mana-mana pun tak jadi masalah. Adakah dia termasuk perkara yang dipanggil talfik? Bagi orang yang mengatakan tak boleh talfik tu ada masalah lah. Bagaimana dia nak buat begitu pula? Itu satu masalah lain pula. Tapi kalau bagi saya dan ramai lagi orang-orang lain pun mengatakan talfik tak jadi masalah pun, tak apa. Tapi kepada orang yang biasa je dia kata tak boleh ni, batal ni, dia pun keras sangat masalah talfik. Jadi itu pula timbul masalah kepada dia. Itu akan timbul macam-macam masalah lah. Ya. Gitu. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ni siapa? Nama saya Rahmat Maulana, saya daripada Balik Pulau. Daripada mana? Pulau Pinang Maulana. Oh, Pulau Pinang. Ya, silakan. Nak minta pertanyaan tapi luar tajuk sikit ni. Ya. Boleh Maulana? Ya, sebaiknya kalau berkenaan dengan yang kita bincang lah. Okey. Tapi kalau dah tak ada dah yang nak tanya tentang yang kita bincang, boleh saja insya-Allah. Saya dah nampak macam tak ada tu kalau saya nak masuk. Ya. Maulana, pasal berkaitan dengan jamak dan kasar Maulana. Ya. Kalau orang yang bekerja di Kuala Lumpur tapi dia tinggal di Pulau Pinang, dia berulang 2 minggu sekali, adakah dia berkelayakan untuk dapatkan jamak dan kasar ataupun dia macam mana? Memang boleh. Memang ada layak lah. Selagi dia sebagai musafir. Dan istilah musafir pula kalau kita tengok perbincangan ulama secara luas lah, macam-macam pula di situ. Ya. Begitulah. Selagi musafir memang boleh. Memang boleh. Ya. Terima kasih Wana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada lagi yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada Kuala Lumpur, Macino Raya. Oh, sihat dah ke? Kata tak sihat hari tu? Jantung. Betul. Dah pergi jumpa doktor dah, insya-Allah appointment. Soalan saya, Ya. bila kita tawaf, kita kan berimpit-impit. Selalu berimpit, dalam certain times lah memang berimpit lah. Jadi, ada seorang jemaah ni, saya tak nampak wajah dia. Tapi ni berlaku dah lama dah, masa saya pergi sana lah dulu. Mungkin India ke Pakistan, tak tahulah. Dia berimpit-impit tapi terasa dekat belakang saya dia punya alat lelaki tu keras dekat belakang saya, dekat pinggang saya. Jadi saya tak adalah nak jawab kan, tapi saya geli, saya benci dah. Walaupun suami masa tu ada kat sebelah. Lepas tu macam mana Maulana? Kita tengah tawaf ni, macam uduk dia punya pasal lah kan. Macam uduk saya macam mana Maulana? Jadi bagi orang yang kata batal pun macam kita bincang tadi kan, kalau berlapik tak batal. Berlapik ke tidak? Dah berlapik kan, kalau berlapik tak batal. Berlapik dengan telekung, 2 lapis lagi baju. Jadi bagi orang yang kata batal pun kalau tidak berlapik, kalau berlapik tak jadi masalah. Jadi kita terus je lah tawaf. Memang saya terus sebab masa tu macam mana nak ambil uduk kan. Hati sakit lah kan, tapi nak buat macam mana, geram lah. Tapi dia tu yang buat begitu, kalau pendapat ulama yang mengatakan ada syahwat, kira-kiranya ada syahwat lah begitu, batal lah walaupun berlapik. Ada yang kata walaupun berlapik batal. Ya. Dia tu yang bahayanya. Ya. Adapun kita yang dibuat begitu tak ada apa terjejas, Terima kasih saya Maulana. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni teman Maulana tak akhir. Tak apa. Untuk kesimpulan salam saya mengenai yang wuduk tadi tu, daripada banyak pendapat ulama-ulama besar kita tu, daripada situ kalau kita faham semua dalil tu, saya minta pencerahan daripada Maulana lah. Maknanya atas peribadi seseorang tu kita boleh buat ijtihad atas diri sendiri kalau kita berada keadaan yang kesempitan. Macam tu je. Betul dah tu. Sepatutnya begitulah.
Kita boleh ambil mana satu dalam keadaan kita perlu setelah kita tahu. Sepatutnya begitu. Jangan merasa teragak-agak dah. Bila dah tahu, terutama kita dah belajar ni, dah tahu dah. Jangan merasa teragak-agak. Gunalah. Janganlah duduk fikir aku ni orang Malaysia mazhab Syafi'i mesti jangan macam susah jadi. Susah. Islam ni datang untuk memudahkan kita, bukan menyusahkan kita. Siapa ni? Kamal daripada tadi. Ya. Jadi daripada apa yang kita dah belajar tadi, adakah ini terhad pada apa macam masalah sentuh dan syahwat, ataupun kita boleh ambil daripada hukum-hukum yang lain bila bab khilaf ni? Maksudnya macam mana tu? Saya tak berapa jelas soalan tu. Soalan ke apa ni? Ya, soalan pasal saya dah pernah pergi umrah dan haji, dan apa pihak tabung haji dan mutawif pun bagi tahu memang macam itulah. Tapi maksud saya sini, adakah bab-bab yang lain bila ada khilaf kita boleh macam ambil pandangan mazhab yang lain? Boleh. Tak ada jadi, bukan masalah ini saja. Itu pentingnya kita belajar perbezaan mazhab, pandangan-pandangan itu. Terutamanya dengan mengetahui dalil-dalilnya pula lagi meyakinkan. Bukan masalah ini saja, masalah lain pun sama. Pasal ada satu kes di Surau lah yang dia saya nak cakap dia macam dia taksub sikit, dan dia pernah berkata kalau kita keluar daripada mazhab Syafi'i ni macam kita dah keluar daripada Islam. Oh, itu melampau tu. Melampau tu. Tak, dia kata macam itu, saya pun macam tak boleh. Itu saya macam bingung sekejap. Itu seorang yang tidak berilmu, begitulah saya boleh kata. Kalau orang yang bercakap macam tu, seorang yang tidak berilmu, masih sangat jahil kalau macam tu. Jadi tak perlu dilayan lah, tak perlu layan. Sepatutnya dia belajar lagi, itu yang lebih baik untuk dia lah. Terima kasih banyak Maulana. Ya, sama-sama.